Rasa muka surat 44 kita berhenti itu, iaitu antara dalil yang menjadi itu yang huruf tebal di tengah tu, antara dalil yang menjadi pegangan jumhur ulama rasanya di situ ya. InsyaAllah muka surat 44. Kita sedang bincangkan tentang hadis. Baiklah, sekali lagi kita bacalah hadis itu di bawah tajuk Babu ma jaa anna miftah as-salat at-tuhur, muka surat 39. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah wa Hannan wa Mahmud bin Ghailan قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل وصدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. Bab ketiga itu bab tentang kunci salat itu ialah suci. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib daripada Nabi SAW, baginda bersabda, kunci salat itu ialah suci. Tahrimnya takbir dan tahlilnya taslim. Kita baru-baru ini sedang bincangkan tentang bahagian kedua hadis ini. Kalau kita bahagikan hadis ini kepada beberapa bahagian, maka ia dapat dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, kunci salat itu ialah suci. Satu, tahrimnya takbir, itu bahagian yang kedua. Dan tahlilnya taslim, itu bahagian yang ketiga. Bahagian yang pertama telah kita bincangkan sebelum ini. Kita hari itu telah tengah bincang tentang bahagian yang kedua, iaitu tahrimnya takbir. Sebahagian besar daripada ini, bahagian yang kedua ini telah kita bincangkan juga sebenarnya. Dan terhenti perbincangan itu pada muka surat 44. Tahrimuha at-takbir berarti tahrimnya takbir. Tahrimnya takbir bermaksud mana sembahyang itu kena dimulakan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu pada nota 50 telah dibincangkan. Tahrim maknanya keadaan mengharamkan. Sebelum bersembahyang halal kepada kita makan, minum, bercakap dan sebagainya. Bila kita bersembahyang tak boleh buat semua itu, jadi haram kepada kita. Apakah yang menandakan permulaan haram kepada kita? Iaitu apabila kita bertakbir. Itulah perbincangannya. Kemudian takbir itu lafaz dia macam mana? Telah kita bincangkan, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Allahu Akbar sahaja lafaz. Itulah pendapat jumhur ulama.
Tapi ada juga yang mengatakan boleh juga lafaz-lafaz yang lain. Itu telah kita bincangkan sebelum ini. Antaranya Imam Abu Hanifah mengatakan Allahu A'zam pun boleh. Ada dah, kita sudah bagi dari situ siapa nampak macam mana, apa dalilnya, telah dikemukakan pada muka surat sebelum 44 itu. Sekarang ni kita nak bincang pendapat jumhur ulama. Apakah dalil yang dipegang oleh jumhur ulama tentang takbiratul ihram itu mesti dengan lafaz Allahu Akbar, tak boleh dengan lafaz-lafaz yang lain. Ini tempat hujah jumhur ulama. Antara dalil yang menjadi pegangan jumhur ulama pula ialah, sebab pendapat yang lain telah dikemukakan sebelum ini, ialah satu hadis di atas, hadis yang kita bincangkan ini, miftahus salah at-tuhur, tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Ini hadis yang kita baca, iaitu hadis yang ketiga di dalam Sunan Tirmizi. Itulah dalilnya. Hadis di atas yang diriwayatkan oleh Tirmizi, selain Tirmizi, Abu Dawud, Darimi, Ibnu Majah, At-Tahawi, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan lain-lain. Ada belaka ni, boleh dikatakan dalam kebanyakan kitab hadis ada hadis ini. Kata mereka, ini alasan hujah. Kata mereka, di dalam ketiga-tiga bahagian hadis berkenaan, mubtada dan khabarnya diguna Nabi SAW dalam bentuk ma'rifah. Ini dari sudut ilmu nahwu. Dari sudut ilmu nahwu. Sebab kalau kita belajar hadis, semestinya kita kena tengok dari semua sudut, hujah-hujah. Dari sudut ilmu nahwunya, iaitu khabar, di sini dalam bentuk ma'rifah. Khabar ma'rifah menurut kaidah ilmu nahwu dan balaghah bahasa Arab memberi arti hasar, yakni khusus, memberi arti khusus. Ia menghasarkan atau mengkhususkan mubtada dengannya. Jadi mubtada tu terikat dengannya saja, khusus dengannya saja, tak boleh yang lain. Itu kalau khabar itu ma'rifah. Kalau khabar itu ma'rifah. Mubtada itu mesti khusus dengan khabar, khusus dengan khabar. Apabila dikatakan miftahus salah at-tuhur, anak kunci sembahyang itu suci, tidaklah harus difahami segala bentuk suci atau bersuci yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Malah ia berarti suci atau bersuci seperti yang dikehendaki syarak. Itu maksud at-tuhur. Dia tidak kata miftahus salah tuhur. Kalau begitu nakirah. Khabar itu tuhur, nakirah, tidak ada alif lam di sini. Bila ada alif lam, dia memberi makna khusus. Kalau tuhur makna suci, bersuci, ikutlah macam mana pun. Macam-macam kan orang kafir pun suci juga cara dia kan. Mandi, basuh muka, apa semua tu sucilah. Apakah anak kunci sembahyang itu ikut apa saja bentuk suci, bentuk bersuci boleh menjadi anak kunci sembahyang? Tak boleh. Tetapi ada bentuk ataupun rupa yang khusus bagi suci atau bersuci itu, yang boleh menjadi anak kunci sembahyang. Bukan semua bentuk suci. Jadi suci yang khusus. Bagaimana suci itu? Seperti yang kita maklum, kalau kita berhadas kecil, nak sembahyang kena ada air sembahyang. Jadi air sembahyang tu macam mana caranya?
ada kaifiatnya, caranya sendiri. Anggota-anggota tertentu dibasuh, satu daripadanya disapu. Ini memang maklum. Jadi yang maklum itulah, cara bersuci yang maklum itulah sahaja yang boleh menjadi anak kunci sembahyang. Kalau bukan semua, tak boleh semua. Macam kita kata, ini bahasa Melayu lah. Dia seseorang lah. Dia orang atau manusia, ikutlah. Dia orang atau manusia. Jadi orang itu tidak khusus dengan dia. Bukan seorang itu saja orangnya, manusianya. Ramai lagi dalam dunia ni kan. Maknanya kita panggil nama umum, bahasa Melayu, nama umum, dikongsi bersama oleh banyak lagi yang lain. Tapi kalau kita kata dia Zainal misalnya, nama seseorang, jadi khusus itu. Yang lain tak masuk dah. Yang lain tak masuk. Itu arti Zainal itu, kalau kita bahasa Melayu dipanggil nama khusus. Nama khusus. Jadi maklum, tak pergi kepada yang lain. Begitu juga di sini. Kalau dia kata tuhur, bermakna apa saja bentuk suci, bersuci, boleh menjadi anak kunci sembahyang. Bukan begitu. Tetapi cara atau kaifiat yang khusus, itu sahaja yang boleh menjadi anak kunci sembahyang, yang kita panggil wudu atau mandi wajib, dan sebagainya, bertayamum misalnya. Itu saja yang boleh menjadi anak kunci sembahyang. Itu maksud Nabi SAW gunakan khabar tuhur itu dalam bentuk ma'rifah, dalam bentuk ma'rifah. Jadi ini saja yang boleh anak kunci, jadi anak kunci sembahyang. Itu maksud hasar, tak boleh yang lain. Maksud khusus terhad itu, itulah maksudnya. Jadi bila begitu, untuk jadi anak kunci sembahyang, bersuci dalam bentuk tertentu sahaja. Begitu juga tahrimuha at-takbir yang sedang kita bincang. Tahrimuha at-takbir, dia tidak kata tahrimuha takbirun. Dah. Sekali lagi, khabarnya dalam bentuk ma'rifah juga. Jadi takbir ni asal makna dia, maknanya yang luas, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi macam mana caranya? Ikut suka hati kita. Tentu tak boleh. Macam-macam cara kita nak mengagungkan Allah SWT. Nama dia begitu banyak kan. Nama dia kita boleh sebut macam-macam. Allahu Rahman, Allahu Rahim. Puji semua tu, mengagungkan Allah semua tu. Allahu Halim misalnya, boleh. Tapi bolehkah begitu? Bila dia kata at-takbir, mana satu bentuk ucapan yang khusus, itu sahaja yang boleh menjadi pembuka sembahyang, menjadi batas yang menentukan. Bermula daripada situ, haram kepada kita melakukan apa yang sebelum itu halal. Kita lagi, itu makna tahrim, haram, tahrim. Bermula daripada situlah. Jadi lafaz apa untuk kita mulakan itu? Takbir, at-takbir. At-takbir ini tak boleh dipakai dengan makna umum seumumnya, tetapi ada makna khusus di situ. Sebab dia pakai isim ma'rifah. Apabila dikatakan baik, sembahyang hanya boleh dilakukan apabila seseorang suci atau telah bersuci menurut syarak sahaja, bukan dengan cara bersuci sesuka hati atau menurut pandangan masing-masing. Apabila dikatakan wa tahrimuha at-takbir, tahrimnya takbir, perlulah tahrim sembahyang itu dikhususkan dengan takbir sahaja, tak boleh yang lain. Tidak boleh dengan yang lain. Perkataan takbir merupakan masdar bagi kata kerja kabbara yukabbiru. Kabbara yukabbiru, takbira, ini masdar. Artinya ialah mengucapkan Allahu Akbar. Itu maksud kabbara yukabbiru takbira. Kabbara, dia telah
bertakbir, jadi dia telah mengucapkan Allahu Akbar. Yukabbir sedang atau akan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi itu saja lafaz yang harus disebut seseorang ketika hendak memulakan sembahyangnya. Itu saja. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan at-takbir dalam bentuk ma'rifah sebagai khabar kepada tahrimuha. Ini khabar mubtada, khabar apa ni, kalau orang yang belajar dia tahulah. Kita tak tidak nak hurai pula yang itu kan. Jadi belajar bahasa pula. Sekadar sepintas lalu sebut, bila sebut mubtada khabarnya ma'rifah. Sebab ada juga khabar ini nakirah, biasanya begitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak guna nakirah di sini. Sebab ada maksud dia sendiri. Menurut nahwu dan balaghah bahasa Arab, khabar mu'arraf atau ma'rifah menghasarkan, yakni mengkhususkan mubtada dengannya. Itu maksud khabar mu'arraf. Bila khabar mu'arraf, maksudnya mubtada itu khusus dengannya, tak boleh dengan yang lain. Mubtada mesti terikat dengannya, tak boleh dengan yang lain. Itu maksud hasar. Dia memberi makna hasar, yakni khusus. Demikian juga dengan bahagian ketiga hadis, wa ta'liluha at-taslimu. Dia ada alif lam itu. Alif lam itu memberi makna ma'rifah, dia jadi ma'rifah. Kalau tak ada alif lam, apa ni, kita kata taslimun begitu, nakirah. Nakirah. Jadi taslim itu bagi salam, ucapan salam. Macam-macam ucapan salam dalam dunia ni. Ucapan salam itu macam-macam. Oh, ni kata begini, ni kata begini. Jadi boleh kau semua? Tak boleh. Yang khusus maksudnya. Dengan yang khusus itu sahaja sembahyang itu boleh kita buka, selesaikan. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan dengan yang lain. Bukan dengan selamat malam. Salam juga. Itu pun salam juga. Ataupun lain-lain lagi. Bukan begitu. Itulah dalil yang pertama. Jumhur ulama, kenapa mereka kata khusus dengan Allahu Akbar sahaja untuk takbiratul ihram, yang kita panggil takbiratul ihram, membuka sembahyang itu. Kenapa Allahu Akbar sahaja? Dalilnya yang pertama itu hadis tadi yang kita baca ni. Kemudian hadis ini khabarnya dalam bentuk ma'rifah, menunjukkan mubtada itu khusus dengannya, tak boleh dengan yang lain. Tahrim itu, tahrim ihram, takbiratul ihram, takbir tahrimah pun disebut juga takbir tahrimah. Takbiratul ihram pun sama lah. Tahrim itu hanya dengan takbir. Yang kedua, memulakan sembahyang dengan takbiratul ihram menggunakan lafaz khusus Allahu Akbar adalah sesuatu yang sabit berdasarkan tawatur at-tawaruth atau tawatur al-amal semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari ini. Kalau lafaz lain juga boleh digunakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunanya walaupun hanya sekali saja sekurang-kurangnya? Ini menunjukkan lafaz Allahu Akbar itulah saja yang dikhususkan untuk takbiratul ihram. Ini alasan yang kedua. Kalau kita perhati mana-mana kitab pun, hadis ni, hadislah punca kalau nak tahu perbuatan Rasulullah. Tak ada sebut yang lain. Semua Allahu Akbar. Yang ada sebut takbir. Tak ada sebut ta'zim, tabjil misalnya. Tak ada. Dia sebut takbir. Kemudian takbir itu pula berapa banyak dalam hadis-hadis, kemudian dalam amalan umat Islam di mana-mana pun, di mana-mana pun, dari dahulu sampai sekarang, Allahu Akbar. Bila takbir itu Allahu Akbar, dia kata begitu. Ini merupakan tawatur tawarus.
Tawatur, tawaruf. Walaupun dari segi hadisnya tidak sampai ke peringkat tawatur lafzi, lafaz dia tu tawatur lafzi tak sampai ke situ. Kemudian tawatur isnadi tak sampai ke situ. Tetapi dari segi amalan umat tak ada beza. Di mana-mana, mazhab mana pun, di negeri mana pun, semuanya Allahu Akbar. Ini maksudnya tawatur. Ramai orang yang mengamalkan begitu. Boleh dikatakan semua, tak ada yang lain. Ini dikatakan tawatur, tawaruf. Sebab tawatur ni dia ada banyak pecahan pula. Mutawatir, yang kita kata mutawatir itu tawatur lah. Jadi ada tawatur isnad, ada tawatur amal. Ni tawatur tawaruf sama juga. Ada tawatur makna. Ini semua ni tawatur makna. Ada tawatur tabaqah. Tawatur tabaqah. Ya, rasanya elok juga kita tahu dulu tawatur itu, pembahagian tawatur itu. Tawatur isnad maksudnya sanadnya begitu banyak, sehingga kalau sebanyak itu sesuatu hadis itu, sebanyak itu sanadnya, kita boleh kata hadis itu hadis mutawatir. Sanadnya banyak tu sebanyak mana? Khilaf pula ulama. Khilaf pula. Ada yang kata sampai 80, ada yang kata sampai 100 saluran. Mana kalau sahabat 100 orang sahabat. Kemudian daripada zaman sahabat itu semakin ramai. Sahabat saja tu sudah 70 orang misalnya. Misalnya hadis tentang Dajjal. Hadis tentang Dajjal, tapi itu bukan sanadnya, maknanya, dari sudut makna tu pula. Ini misalnya man kadzaba alayya muta'ammidan itu. Itu memang banyak sanadnya. Jadi tawatur isnad. Yang kedua, tawatur tabaqah. Tawatur tabaqah. Tabaqah itu dibagi kepada dua. Satu tabaqah setiap mana generasi. Setiap generasi ramai. Ramainya bilangan itu sehingga tak mungkin mereka berdusta, bersepakat berdusta. Kalau ada yang berdusta pun orang tak pakai, sebab memang begitu. Memang ramai sungguh orang yang kata begitu. Misalnya Jepun, bukan seorang dua kata Jepun tu ada, ramai sangat. Itu tawatur lah tu. Berita tentang Jepun yang sampai kepada kita itu adalah berita yang mutawatir. Mutawatir, ramai sangat, sehingga tak mungkin orang berdusta. Jadi tawatur tabaqah setiap generasi ini ramai. Kemudian tawatur makna, tawatur maknawi. Cerita tu sama, tapi lafaz dia yang menceritakan perkara itu berbeza-beza, tapi banyaklah. Itu dikatakan tawatur makna atau mutawatir maknawi. Kemudian tawatur atau dipanggil juga tawatur al-qadril mushtarak, sama ya, benda sama saja, istilah berbeza-beza. Tawatur al-qadril mushtarak sama ya dengan tawatur maknawi. Kemudian tawatur ini tawaruf. Tawatur tawaruf diwarisi oleh umat Islam turun-temurun dengan begitu ramai dalam mengamalkannya. Misalnya azan. Itu tawatur tawaruf. Kalau nak kira dari segi hadis, sanad dia tidak banyak. Ahad dari sudut sanad dia, tapi dari sudut amalan umat ia sampai kepada peringkat mutawatir. Kita dengar tiap-tiap hari di mana-mana pun macam tu, daripada dulu lagi sampai sekarang. Memang itu yang diamalkan oleh umat Islam. Lagi seperti bersunat, misalnya bersunat, berkhitan, berkhitan itu pun
sabit berdasarkan tawatur tawaruf atau tawatur amal, sama ya. Sama. Kadang-kadang digunakan tawatur amal, kadang-kadang digunakan tawatur tawaruf. Benda sama saja. Jadi kalau nak dikirakan dari segi sanad, tentang khitan itu tidak banyak. Dia bukan mutawatir dari sudut sanad. Bukan mutawatir pun. Tidak orang kata hadis mutawatir. Tapi tawatur ia mutawatir dari sudut tawaruf, dari sudut amalan umat. Amalan umat. Dan ini tidak dimantah, tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun. Walaupun hadis dia tak banyak, tapi orang tak pertikai. Tak pertikai. Sebab apa? Dalam amalan umat, di mana-mana pun begitu. Di mana-mana pun begitu. Kalau katakanlah mereka tidak anggap ini sebagai suatu kewajipan, yang kalau ditinggalkan perlu diperangi, kalau mereka tak berpendapat begitu pun, misalnya dalam mazhab Hanafi, khitan itu tidak wajib, ada pendapat yang tidak wajib, tapi dalam pendapat kebanyakan imam-imam, kalau tinggal benda tu, pemerintah kena perang kalau dia tak mahu buat. Sampai begitu. Kita katalah pendapat mereka yang kata tidak sampai ke peringkat wajib tu, tapi dalam amalan mereka pun sunat. Semua sunat. Tetap sunat juga. Cuma dari segi teori saja, cakap saja. Cakap saja dia kata tidak wajib. Tidaklah perlu sampai perang. Kalau seseorang tetap sunat pun boleh juga. Islam juga. Tidak kata kalau tak sunat tidak jadi Islam. Tak, Islam. Tapi dari segi amalan mereka tetap bersunat. Saya yang tinggal di negara-negara mazhab Hanafi, saya tahu lebih kuat lagi dia pegang itu daripada kita. Sebab apa? Anak-anak yang baru lahir 2-3 hari sudah bersunat lah. Tapi dari segi teorinya macam tadi. Dari segi amalan tetap sama. Itulah yang dikatakan tawatur tawaruf. Sama juga dengan yang ini, Allahu Akbar bila bertakbiratul ihram. Ini mutawatir dari sudut tawaruf, bukan mutawatir dari sudut sanadnya, dari sudut lafaz, bukan. Tapi dari lafaz hadis maksudnya, bukan begitu. Tapi dari sudut tawaruf dan amalan umat itu sampai ke peringkat mutawatir. Tak mutawatir macam mana? Kalau kita kata Hanafi, dia kata Allahu Azam pun boleh juga. Kita sudah bincangkan sebelum ni. Bagi mereka Allahu Azam pun boleh, Allahul Kabir pun boleh, Allahul Akbar pun boleh, macam-macam lagi Allahu Rahman pun boleh. Tapi dari segi amalan mereka tak ada satu pun masjid boleh kita kata begitu yang buat begitu. Semua Allahu Akbar juga. Cuma dari segi perbahasan ilmu saja. Sebab benda ni termasuk dalam tawatur tawaruf. Allahu Akbar semuanya di mana-mana pun. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebut yang lain. Allahu Akbar lah bila dia bertakbir. Benda ni diketahui oleh orang Hanafi juga, tapi dia oleh kerana dia ni orang fiqh, dia kena bincang cara fiqh. Kita tak boleh berkas tangan dia, ikat tangan dia. Dia nak bincang, biarlah dia bincang. Tapi dari segi amalannya sama juga. Dia ada hujah cara dia, itu dia bincang. Walaupun begitu dia kata Allah Akbar tetap lebih baik daripada yang lain. Cuma bukan sampai tak sah sembahyang tu kalau kata dengan lafaz lain. Itu tetap lebih baik. Saya rasa Imam Abu Hanifah sendiri pun dia tak pernah kata macam lain. Tapi tak ada bukti lah kan. Asalnya begitu. Sebab ini tawatur tawaruf, dia tahu. Cuma dia sebagai ahli ilmu dia bincang. Kadang-kadang ahli ilmu yang kita tengok dia bincang tu macam lah dia pegang begitu. Tak begitu. Macam lah dia amal begitu. Tidak. Itu dari segi perbincangan ilmu sahaja. Tawatur tawaruf atau tawatur amal. Menafikan tawatur tawaruf ini boleh rosak akidah. Boleh rosak. Macam Imam Abu Hanifah dia tidak nafi. Cuma dia kata macam ni pun boleh juga.
Cumanya ya Rasulullah, sunnah Rasulullah gini. Jadi kita kena bagi tahulah yang betulnya macam ni. Dari sudut ilmunya gini boleh faham, bincang lagi kan. Macam selalu juga orang tanya, saya tentang ni dekat nak kurban kan, hari raya kurban itu, kongsi kurban ni, jadi kongsi itu boleh tujuh kan, seekor lembu, unta dan sebagainya, boleh tujuh. Bila tujuh tu satu bahagian daripadanya nak akikah, nak lain-lain kah, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Dari sudut fiqhnya boleh. Fiqh Syafi'i misalnya, boleh. Ahmad misalnya, boleh. Tapi dari sudut sunnah tak ada. Sunnah tak ada. Pernah buat di zaman Rasulullah SAW kursi begitu, tak ada. Kalau kata lembu boleh kurban 7 orang, semuanya kurban dengan niat kurban. Bahagian masing-masing tak ada 7, memang itu sunnah. Tapi dari segi fiqh, ya boleh. Sebab ahli fiqh ni dia lain. Dia cara dia fikir macam lain. Kalau kita hadis saja, kita nampak tak terbuka. Misalnya kita kata selain daripada lembu, kambing boleh berkongsi 7? Tak boleh, satu saja. Kalau nak kira kan, seekor kambing tu dengan satu bahagian lembu tu lebih kurang sama banyak. Kalau nak kira sama banyak. Jadi masing-masing sebanyak seekor kambing tu lebih kurang sebanyak tu boleh dah. Sudah boleh seseorang tu nak korban. Sebab kambing boleh. Jadi kalau lembu yang besar tu dia niat satu untuk korban, yang lain untuk lain, boleh. Macam dia korban seekor kambing saja, tapi atas seekor lembu, itu fiqh. Tapi kalau tanya sunnah, pernahkah Rasulullah SAW buat begitu? Tak ada. Macam ni juga, sama juga. Ni pun sama. Pernahkah Rasulullah SAW kata Allahu Azam? Tak pernah. Allahu Akbar lah yang selalu dia sampai mati. Macam mana seorang tokoh besar macam Imam Abu Hanifah dia kata boleh? Boleh tu dari sudut fiqh, bukan dari sudut sunnah. Dan dia tetap mengatakan yang sunnah itu lebih baik. Yang sunnah itu lebih baik. Dia tetap mengatakan begitu. Cuma sebagai ahli ilmu, ahli fiqh, itulah cara perbincangan mereka. Yang itu tidak dihukumkan sebagai bid'ah, Ustaz. Ya? Khilaf, masih khilaf lagi. Masih khilaf lagi. Boleh lagi benda-benda macam tu. Tapi kalau mazhab Malik, Hanafi kata tak boleh. Kalau nak kurban semua. Sebab sunnah macam tu. Kalau satu bahagian nak niat akikah tak boleh. Jadi bila kita nak buat, kita kena tahu fiqh. Kalau nak ikut sunnah betul, itulah yang lebih baik. Jangan campur-campur lah. Tapi ada yang kata boleh campur, itu fiqh. Fiqh. Sebab dia fikir macam tadi lah, seekor kambing sudah boleh. Jadi satu bahagian lembu tu, kalau nak kira dari segi dagingnya apa semua tu, lebih kurang sama banyak. Dia fikir dari sudut itu. Sama juga dengan orang yang pergi ke Mekah tu kan, dia buat banyak kali umrah. Memang dari sudut fiqh boleh, tapi dari sudut sunnah sekali tak perlu banyak. Lepas tu kita kata nak buat apa lagi? Banyak lagi boleh buat. Sembahyang boleh sembahyang sebanyak mana. Tawaf boleh tawaf sebanyak mana. Tapi namun nak buat umrah tu, tak ada contoh dalam sunnah banyak kali. Sekali saja. Dan seelok-eloknya pergi berasingan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Sempurna tu macam mana? Bila dibuat berasingan, barulah Kaabah itu sentiasa makmur. Tidak kata ditinggalkan. Musim tidak haji, tidak musim haji kan kosong. Sebab orang semua buat haji dengan umrah terus, kedua-duanya sekali. Dengan sebab itu di zaman Sayyidina Umar, beliau melarang orang buat haji tamattu. Sebab apa? Dia kata Kaabah akan jadi sepi. Itu pada pendapat dia. Dan sahabat-sahabat setuju untuk memakmurkan sepanjang tahun Kaabah itu
elok kita mengatakan dibuat berasingan. Misalnya sebagai haji ifrat ke. Sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan haji ifrat paling afdal. Paling afdal. Itu pendapat masing-masing lah. Dalam kalau kita bincang haji, macam-macam lah pendapatnya. Tapi kenapa yang Imam Syafi'i kata haji ifrat itu lebih? Sebab dibuat berasingan. Bila berasingan, boleh tumpu sepenuhnya. Kalau kita kata dalam ayat tadi pun, sempurnakanlah haji. Apa makna sempurnakanlah haji? Soal orang mengatakan Nabi buat haji ini itu cerita lain. Cerita lain. Ini masalah pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing. Kalau lafaz lain juga boleh digunakan, kenapa Rasulullah tidak pernah menggunanya, walaupun hanya sekali saja sekurang-kurangnya? Yang ketiga, hadis Rifa'ah bin Rafi'. Katanya Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan mri'in hatta yad'at tuhur, hatta yad'at tahur, di sini ya, mawadi'ahu, thumma yastaqbilul qiblah wa yaqul Allahu Akbar. Bermaksud Allah tidak menerima sembahyang seseorang selagi ia tidak meletakkan bahan bersuci, yakni air atau debu tanah, pada tempat-tempatnya, yakni pada anggota-anggotanya yang tertentu. Kemudian menghadap kiblat, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Maksudnya disebut Allahu Akbar jelas. Hadis riwayat Ibnul Jauzi di dalam At-Tahqiqnya, di dalam kitab At-Tahqiqnya. Ini kalau dalam mazhab Ahmad, ini kitab ini salah satu kitab lah yang mengemukakan bukti-bukti berupa hadis dalam mazhab Ahmad. Dalam mazhab Ahmad. Sebab masing-masing mazhab tu dia ada kitab yang macam tu. Kalau Syafi'i, hadisnya ialah yang hadis yang menyokong mazhab Syafi'i, yang membuktikan ini, buat begini ini. Itu Baihaqi, Sunan Baihaqi. Kalau dalam Hanafi, yang menyatakan mazhab Hanafi itu sesuai dengan hadis, mana hadisnya? Tahawi di dalam Ma'anil Athar, Mushkilul Athar. Ini orangnya. Kalau dalam mazhab Ahmad, ini dalam kitab ni ada. Hadis ini jelas menunjukkan ucapan Allah Akbar itulah yang disuruh Nabi SAW supaya diucapkan ketika memulakan sembahyang. Yang keempat, hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Berikut ialah riwayat Ibnu Majah berkenaan bersama-sama dengan isnadnya. Jadi sebab dia ada beza sikit sebanyak tu, walaupun sama-sama riwayat tapi ada beza, sanadnya pun berbeza. Kita ambil satu. Itu hadisnya itu. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. Bermaksud Abu Humaid As-Sa'idi bercerita, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersembahyang akan menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua belah tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Hadis ini jelas menunjukkan takbir yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahrimnya takbir itu ialah dengan lafaz Allahu Akbar. Itulah dalil. Kemudian ini satu pihak, itu dalil dia.
dalil yang satu lagi kita sudah kemukakan dahulu. Ini dalil orang-orang yang mengatakan Allahu Akbar itu sahaja untuk membuka sembahyang kita. Tapi kalaulah dalil ni banyak dah kita nampak kan, kuat dah kita nampak. Tapi orang yang ahli-ahli ilmu ni masing-masing fikir pun dia tak setuju banyak lagi. Dia kata tak kuat tu, tak kuat tu pula. Sebab itu dia tak ikut. Kita kalau sebut hadis gementar, sebab yang kita tahu itu saja. Tapi kalau orang yang belajar hadis dengan meluas, dia kata apa bantahan pihak lain. Sebab dah kita belajar, sebab memang begitu cara kita belajar Tirmizi ni, memang begitu. Dia kena bincang secara halus pendapat ini, dalil dia, apa bantahan pihak lain, apa hujahnya. Dia memang kena kemukakan begitu. Kalau tidak, tak ada istimewa mana sebenarnya belajar hadis itu. Tak ada istimewa mana sebenarnya. Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya tidak dapat menerima dalil dan alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama itu sebagai hujah yang kukuh dan mu'tabar. Jadi pendapat macam tadi itu jumhur ulama, majoriti lah. Tapi Imam Abu Hanifah berada di pihak yang minoriti. Tapi dalam Islam ni kan bebas, walaupun minoriti, dia itu hak dia. Dia tak setuju, dia ada hujahnya. Berikut dikemukakan hujah-hujah bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tadi. Jadi dia nak jawab, kita nak jawab satu-satu. Lepas tu kalau tanya saya, jadi setuju yang mana, itu cerita lain. Kita nak bincang dia saja. Nak bincang dia saja dari sudut ilmiah. Orang kata belajar hadis macam mana? Macam ni. Itu belajar hadis yang betul. Jawapan kepada dalil satu ialah tidak benar khabar ma'rifah dalam semua keadaan memberi arti hasar khusus mubtada dengannya. Ada kalanya tidak begitu. Di sini misalnya Nabi SAW hanya bermaksud menyatakan salah satu daripada bentuk-bentuk tahrim yang sempurna, yang mana dalam istilahnya dipanggil Al-Fardul Kamil. Al-Fardul Kamil, bagi ucapan itu ialah Allahu Akbar. Memang dia pun terima, dia terima. Tapi bukan Nabi nak khususkan, nak ikatkan dengan yang itu saja. Tak kena. Kalau kita kata dari sudut nahwu, mesti kalau khabar itu ma'rifah, mubtada kena khusus dengannya. Bukan semua begitu. Ini kalau kita belajar dalam nahwu, dalam balaghah, dia bawa dah bukti lah masing-masing itu. Buat bukti lah pula. Tapi kita tidak nak pergi banyak ke situ lah, sepintas lalu saja ya. Yang wajar diutamakan iaitu dengan bertakbir, mengatakan Allahu Akbar. Ia sama sekali tidak menafikan yang lain-lain lagi. Itu satu. B, ini bantahan kepada soal apa ni, hujah yang pertama juga. Jika diterima pun arti hasar itu, bukankah hasar terbahagi kepada dua bahagian? Kalau dalam ilmu balaghah, kalau kita terima kata hasar, memang dia memberi makna hasar. Tapi hasar itu kan ada dua bahagian. Satu, hasar hakiki. Yang kedua, hasar idhafi. Dan jika diandaikan hasar di sini adalah hasar hakiki sekalipun, ia berarti menghasarkan tahrim dengan suatu ucapan yang menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah semata-mata. Itu makna takbir. Itu makna takbir. Kalau hasar pun hasar dengan lafaz yang mengagungkan, memuliakan, membesarkan Allah. Itu bukan dengan lafaz Allahu Akbar. Dia bantah. Sama ada dengan mengucapkan Allahu Akbar atau lain-lain ucapan yang mengandung maksud yang lebih kurang sama dengannya. Itu alasan. Jadi hasar hakiki, hasar idafi ini
Hasar hakiki ni yang sebenar-benarnya lah. Misalnya kita kata tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, itu hasar. Itu mana hasar itu? Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya yang layak disembah kecuali Allah. Itu hasar hakiki yang sebenar. Ini mengikut yang sebenarnya. Adapun hasar idhafi ini dia bukan sebenar, tapi sekali tengok macam betul-betul begitu dah. Misalnya kita kata tukang jahit di sini tak ada orang lain kecuali dia, kita sebutlah nama sesiapa. Jadi apakah kita nak menafikan yang lain? Sedangkan banyak kita tengok kedai-kedai jahit, tukang jahit ramai. Kenapa kita kata tak ada tukang jahit di sini kecuali dia? Kita hasarkan itu hasar idhafi, bukan makna nak mengkhususkan, menghadkan tukang jahit itu dengan dia saja, tidak. Tapi nak cerita kerana ada keistimewaannya lebih dia daripada yang lain, sehingga kita tak nampak yang lain. Kalau kita nampak pun dia, itu hasar idhafi, bukan sebenar. Sama juga di sini. Nak ceritanya Allah Akbar tu sangat istimewa sehingga tidak nampak yang lain, lalu disebutkan begitu, padahal dia tidak khusus dengan lafaz itu. Ini pendapat mereka lah. Pendapat mereka. Bukankah lafaz takbir itu sendiri mengandungi makna ta'zim dan mengagungkan Allah? Firman Allah, wa rabbaka fakabbir. Bukankah ditafsirkan dengan fa'azim? Kalau kita buka kita tafsir, dia tafsir macam mana? Kabir itu apa makna? Azim katanya. Jadi ta'zim itu boleh ganti takbir. Dia faham gitu. Dan firmannya, falamma ra'ainahu akbarnahu. Bukankah ditafsirkan dengan a'zamnahu? Kalau begitu, ini cerita ini yang ramai-ramai dibagi oleh Zulaikha, pisau dengan buah tu, dan dia suruh Yusuf keluar. Bila mereka semua tengok Yusuf itu akbar, mereka anggap luar biasa. Jadi akbarnahu itu bukan anggap Yusuf dia besar, Yusufnya tinggi, lebih besar daripada orang lain, bukan begitu maksudnya. Akbarnahu itu dia merasa sangat pelik lah, luar biasa. Mereka anggap ni luar biasa. Tengok mana dia tu macam lain. Tidak semesti akbara, kabbara itu dengan makna takbir besar begitu, tak mesti begitu. Yang ke C, madar hadis ini ialah Abdullah bin Muhammad bin Aqil, seorang perawi yang dipertikaikan oleh para ulama rijal. Ni kalau kita tengok hadis ni, hadis yang kita baca ni, pergilah mana pun tadi disebutkan, mana tadi? Ni yang pertama, hadis di atas diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Dawud, Darimi, Ibnu Majah dan lain-lain. Saya sebutkan. Ini hadis yang kita baca sekarang ni lah. Kalau kita tengok dalam sanad dia tu, mesti ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dia ambil daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Mana-mana kitab itu orang panggil madar. Madar ni maksudnya paksi. Paksi bagi riwayat ni dia. Tak ada yang lain. Kenapa benda begitu penting ni? Tiba-tiba dia seorang saja. Itu masalahnya. Kemudian dia tu orang yang hebat sangat lah. Hebat sangat. Semua orang terima ke? Atau ada yang mempertikaikannya. Jadi bila dikaji dari sudut rijal hadis, macam di sini dipertikaikan oleh ulama rijal. Berapa ramai tokoh rijal yang menganggapnya sebagai perawi dhaif? Wajarkah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dhaif diletakkan begitu tinggi sehingga ia dapat menentukan rukun sembahyang? Tak wajar. Ini takbir ini sampai jadi rukun. Nak jadi rukun ni sepatutnya kena kuat. Kena kuat. Ada dalam Quran ke ataupun hadis yang betul-betul sahih. Sekurang-kurangnya ini tidak. Hadis yang dhaif dipertikaikan perawinya. Jadi itu alasan. Kalau kita kata dia boleh jadi rukun juga. Kalau macam tu tak ada beza. Apa bezanya
kekuatan Al-Quran dengan hadis ni apa sama. Hadis dhaif pun sama juga tarafnya dengan Quran. Dia akan kata begitu. Dengan sebab itu kita tak mau pakai hadis. Tak mau pakai. Di hadis ini telah dinukilkan daripada Sayyidina Ali. Sedangkan ada riwayat sahih yang menunjukkan amalan dan kata-kata beliau yang bertentangan dengan maksud hadis ini. Kerana selain beliau sendiri pada ketika tertentu tidak menyudahkan salatnya dengan salam, begitu juga diriwayatkan beliau juga diriwayatkan pernah berkata, idza rafa'a ra'sahu min akhir sajdah faqad tammat salatuh. Apabila seseorang mengangkat kepalanya daripada sujud terakhir di dalam sembahyangnya, sudah sempurnalah sembahyangnya. Kita tengok asar riwayat Tahawi di dalam Ma'anil Asar. Itu dalil Hanafi lah. Ini berarti Sayyidina Ali tidak beramal dengan hadis yang diriwayatkannya sendiri. Kalau kita kata mesti takbir, terikat dengan takbir saja tahrim itu. Kenapa? Sama juga. Tahlilu hat taslim. Ada alif lam juga pada khabarnya. Kenapa Sayyidina Ali boleh buat macam lain? Dia tidak keluar dengan salam. Itu riwayat sahih. Dia tidak keluar dengan salam. Sebab dalam mazhab Hanafi, kalau seseorang itu dia tahiyat akhir, bila bangun daripada sujud sembahyang sujud sembahyang yang terakhir tu, tak sampai kepada peringkat salam, sekejap je, kadang sempat bertasyahud, sekadar itu, baca pun tidak, dia terus bagi salam, sah sembahyang. Inilah salah satu pegangan. Tak bagi salam, dia terus bangun. Ataupun kalau kita kata dia kentut, dan dia niat ni dia sudah selesai sembahyang, boleh sah sembahyang dia. Tapi jumhur ulama mengatakan tak sah. Tak sah. Ini pendapat dia. Sayyidina Ali pernah buat begini. Dia tak bagi salam pun, dia sudahkan sembahyang. Ada kemungkinan beliau mengetahui bahawa hadis ini sudah dimansuhkan, atau mungkin juga beliau menganggap khabar-khabar yang tersebut di dalamnya tidak memberi arti hasar, tidak terikat dengan itu saja. Dia faham gitu, ataupun dia anggap itu sudah mansuh. Kalau tidak, takkan dia berani buat. Kalau mesti kita terikat dengan hadis ini, takkan dia berani buat. Jadi dia berani buat itu sama ada dia tahu hadis ini sudah mansuh, ataupun dia tidak memberi makna hasar, seperti yang dikatakan tadi, tidak memberi makna khusus dengannya, terikat dengannya sahaja. Tidak begitu. Menurut Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, dalil-dalil dalam syariat ada 4 tahapnya. Ni kita nak belajar macam mana ulama fiqh ni, cara dia menilai hadis. Untuk nak amal lah, nak buat amalan lah. Kan sudah jadi amalan itu sekarang ni, semua orang amal itu. Tapi kenapa dia tak mau pakai? Kenapa dia tak mau pakai? Walaupun dia tahu dari segi sunnahnya memanglah Nabi Allahu Akbar tak pernah kata yang lain. Tapi yang dia tak mau terikat dengan itu, dari segi teorinya dia banyak sebab. Dia banyak guna kaedah. Inilah antara kaedahnya. Satu, dalil-dalil yang qat'i thubut dan dalalahnya, iaitu qat'i thubut wa dalalah. Dengan dalil-dalil ini sabitnya hukum fardu, rukun atau harf. Ni kalau mengikut kaedah mazhab dia, kena macam ni kedudukan dalil itu, yang qat'i thubutnya dan dalalahnya. Qat'i thubut itu maksudnya dalam Quran ada. Itu sudah pastilah, yakin dah. Tak ada keliru, tak ada mungkin salah. Tak ada mungkin salah. Kalau dalam hadis ni banyak cerita, ajar cerita. Kalau selagi tidak mutawatir, tidak qat'i thubut hadis itu, hanya zanni thubut.
Nak cari hadis yang qat'i thubut, payah. Kalau Quran semua qat'i thubut. Quran dia kena qat'i thubut. Dalil itu dari segi kita yakin betul-betul ini ya Rasulullah, betul-betul ini, seperti kita yakin Quran itu daripada Allah. Jadi hadis ini betul-betul lafaz ini Nabi kata begitu. Nak yakin macam tu tak boleh. Ini kaedahnya, tak boleh, tak sama. Sebab dia tak sampai ke peringkat qat'i thubutnya. Dan dalalahnya, maknanya tu pun kena jelas, putus, terang sangat. Tak boleh ditakwil. Sekarang ni masih boleh takwil lagi, ditakwil lagi. Takbir tu dengan makna ta'zim, takwil lagi. Ini tak boleh nak takwil. Dia kena macam tu. Dalil-dalil yang macam ni dia boleh keluar rukun, fardu, sesuatu yang daripada dalil ni macam ni. Misalnya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu wajib puasa, fardu puasa, ada dalam Al-Quran. Boleh takwil, boleh pertikaian, boleh tanya mana sanad ni, tak payah tanya. Memang jelas qat'i thubut. Betul itu Quran. Dalalah terang juga. Sebab itu tak ada orang pertikaian. Tak ada orang pertikaian. Mazhab mana pun tak ada pertikaian. Semua sama sah. Sampai bulan puasa. Yang kedua, dalil-dalil yang zanni thubut dan dalalah. Zanni thubut wa dalalah. Dengan dalil-dalil inilah sabitnya hukum istihbab dan karahah tanzihiyah. Istihbab elok kita buat benda ni, sekadar elok, bukan wajib, bukan fardu, bukan jadi rukun, elok. Dan kalau di sebelah larang, di pihak larang itu memberi makna makruh tanzih, bukan makna haram, bukan sampai ke peringkat itu. Tak boleh kita nak guna dalil yang macam ni untuk kata haram sesuatu. Yang ketiga, dalil-dalil yang zanni thubutnya tetapi qat'i dalalahnya. Zanni thubut, qat'i dalalah. Walaupun thubut dia tu zanni hadis, tapi dalalahnya, maknanya cukup terang, cukup jelas. Dengan dalil-dalil dari bahagian tiga ini, empat dalil-dalil yang qat'i thubutnya tetapi zanni dalalah. Dengan dalil-dalil dari bahagian 3 dan 4 inilah sabit hukum wajib, sunat dan makruh tahrimi. Ini mengikut kaedah dalam mazhab Hanafi. Cara dia nak menentukan hukum berdasarkan dalil, itu hukum ni dalil mesti tahap ini. Dia ada 4 tahap. Paling tinggi pun ia hanya akan termasuk dalam bahagian dalil yang ketiga, hadis yang kita baca. Menurut pandangan mereka, paling tinggi pun ia termasuk dalam bahagian dalil yang ketiga, iaitu dalil-dalil yang zanni thubutnya tetapi qat'i dalalahnya. Paling tinggi ini termasuk dalam zanni thubut, sebab hadis ini bukan mutawatir. Bukan mutawatir, apalagi dipertikaikan dari segi sanad dia tu. Ada yang kata dhaif, tapi dari segi dalalahnya kita andaikan saja, jelas. Sebab takbir tu kata Allah Akbar lah. Paling tinggi pun ia memberi makna hukum wajib sahaja, tidak lebih dari itu. Itulah sebabnya mereka hanya mengatakan takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar itu wajib. Ia sama sekali tidak akan menjadi fardu atau rukun sembahyang. Mereka pertikaikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan takbiratul ihram tu rukun, mereka tak kata rukun. Sebab apa nak kata rukun ni, kita tengok hadis itu dalil dia tu tak pada tahap mana. Paling tinggi pun wajib. Jadi mereka kata
Wajib. Wajib ni bagi mereka dalam mazhab Hanafi lah, ikut kaedahnya. Wajib, kalau tak buat berdosa. Tapi kalau buat, sembahyang tu sah. Tak buat berdosa. Tapi sembahyang sah. Itu paling tinggi. Kalau tidak pun tak sampai ke tahap itulah. Tak sampai ke tahap itulah. Sunat saja. Sunat saja. Elok saja. F. Menganggap takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar itu sebagai salah satu fardu atau rukun sembahyang berarti mengkaitkan atau mentaksiskan nas yang qat'i dengan hadis wahid, iaitu hadis ahad. Ia adalah suatu perkara yang menyalahi usul pada pendapat mereka. Ini tak boleh. Tak boleh kita kaitkan, ikatkan, khususkan sesuatu nas yang umum, yang luas makna dia, kita tak khusus dengan hadis-hadis macam ni. Tak boleh, menyalahi usul. Jadi nas yang qat'i bagi mereka ni apa? Wa rabbaka fakabbir. Fakabbir itu dengan makna ta'zim dari segi lughah. Begitu. Jawapan kepada dalil dua ialah ini dalil yang kedua tadi kan. Dalil yang kedua, ini tawatur diamalkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Semua tengok. Jadi jawapan kepada dalil yang kedua ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu perkara atau sesuatu amalan secara tetap dan berterusan dipanggil dalam istilahnya muwazabah. Bukan dalil yang menunjukkan fardunya sesuatu perkara atau sesuatu amalan itu. Kita tak boleh buat kesimpulan kalau Nabi selalu buat, dia tak pernah tinggal. Kita nak kata wajib tu tak boleh, nak kata fardu, nak kata rukun, tak boleh. Alangkah banyaknya amalan sunat yang dilakukan secara tetap dan berterusan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tinggal itu, tapi sunat. Jadi kalau kita nak buat kaedah, kata setiap yang Nabi tak pernah tinggal itu dia selalu buat itu, jadi fardu, banyaklah yang fardunya kalau macam tu. Namun ia tetap sunat. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa buat. Jadi banyaklah yang macam ni kan, Nabi selalu buat. Misalnya ini rambut panjang, ini taruh rambut panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dalam kitab Syama'il apa dia sebut, 3 peringkat rambutnya. Ini bawah sikit, satu lagi mencecah bahu. 3 kali. 3 tu. Cuba kalau kita tanya, pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut dia macam ni? Pakai mesin tu. Nipiskan sedikit di belakang ni, sini panjang sikit, macam kita buat ni. Orang Kelantan kata bojeng. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bojeng? Tak pernah. Tak ada. Gunting rambut macam kita buat ni. Yang dia buat macam tu. Jadi apakah yang dia buat macam tu, dia tak buat macam ni haram? Kita tak boleh buat macam ni. Dan mesti kita terikat dengan cara dia, rupa dia macam tu, jadi wajib, jadi fardu. Gitu kan? Tidak kan? Semua kata tidak. Kenapa begitu? Kenapa tidak? Inilah menunjukkan tidak semestinya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu buat itu jadi fardu. Jadi fardu. Tidak begitu. Dia berus gigi, selalu berus gigi, nak sembahyang. Tapi adakah benda itu fardu? Tidak. Nak ambil air sembahyang, nak wudu, berus gigi, tak tinggal. Adakah benda ni fardu? Dia nak jadi rukun air sembahyang pula? Tidak. Begitulah. Jika dilihat kepada kedudukan hadis Ali di atas semata-mata, boleh kiranya anda menganggap takbiratul ihram dengan menggunakan lafaz Allahu Akbar itu sunat saja. Tetapi oleh kerana adanya muwazabah baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah kami berpendapat ia wajib. Kata mereka.
oleh kerana ada muazabah itu. Kalau nak kira, tak boleh nak pergi sampai ke peringkat fardu ni. Nak kata wajib betul, sunatnya. Kalau nak kira, kalau dalil pada tahap ini. Tapi oleh kerana kita tengok pula Nabi SAW tak pernah tinggal, umat tak pernah tinggal. Ini termasuk dalam tawatur tawaruf. Maka kita kata wajib paling tinggi. Nak kata rukun tu dia tak berani. Jawapan kepada dalil 3 ialah hadis itu sebenarnya tidak sahih. Ia adalah satu hadis yang dhaif lagi mungkar. Jadi hadis yang kita baca ni tidak sahih. Tidak sahih. Atau sekurang-kurangnya tidak disepakati sahih. Tidak disepakati sahih. Silap sekali orang-orang yang mengatakan dalam Tirmizi ni semuanya sahih. Silap. Macam mana nak kata begitu? Dia sendiri pun ada yang kata, dia sendiri kata dhaif hadis ni. Kalau diandaikan ia sahih sekalipun, ia tetap syadz kerana bercanggah dengan sekian banyak hadis lain yang lebih sahih yang menceritakan peristiwa yang sama. Ibnul Mulaqqin di dalam Al-Badrul Munir mengomentar hadis ini dengan katanya, hadis ini gharib dengan lafaz ini. Jawapan kepada dalil 3 ya. Dalil 3 tu itulah hadis Rifa'ah bin Rafi' pada muka surah 44 tu. La yaqbalullahu salata mri'in wa yaqul Allahu akbar. Itu dalil yang ketiga. Ini yang kita sedang bincangkan. Mereka bantah ini tidak sahih. Adapun yang hadis yang kita baca ni, ini dipertikaikan lagi. Ada yang kata tidak sahih, ada yang kata sahih. Ini yang ketiga. Kalau diandaikan ia sahih sekalipun, ia syadz kerana bercanggah dengan sekian banyak hadis lain yang lebih sahih yang menceritakan peristiwa yang sama. Ibnul Mulaqqin di dalam Al-Badrul Munir mengomentar hadis ini dengan katanya, hadis ini gharib dengan lafaz ini. Gharib. Saya tidak mengetahui siapa di kalangan tokoh-tokoh hadis yang mengemukakannya. Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muhadzab Majmu' tu, ini kan tadi kita sebut, ini riwayat Ibnul Jauzi di dalam kitab Tahqiqnya, menulis sesungguhnya hadis ini dhaif, tidak ma'ruf. Itu kata Imam Nawawi. Ad-Darimi juga mengatakan ia tidak ma'ruf dan tidak sahih. Demikian kata Hafiz Ibn Hajar di dalam At-Talkhisul Habir. Yang ma'ruf dan yang sahih atau hasan daripada hadis ini ialah seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan lafaz, idza aradta as-salah fatawadda fa ahsinil wudu thumma qum fastaqbilil qiblah thumma kabbir. Kabbir, bukan yaqul, taqul atau qul Allahu akbar, bukan begitu. Ini yang sahih dan yang ma'ruf, yang mahfuz ini. Adapun yang itu tidak dipertikaikan oleh ulama. Dengan lafaz kabbara, bukan Allahu akbar. Mungkin kita kata kabbara itu maksudnya Allahu akbar. Tak boleh. Kita cakap sama kita boleh lah. Kalau kita pergi di hadapan mereka ni, ditolak begitu. Kamu tak faham ya? Abu Dawud dengan lafaz tawadda kama amarakallah thumma tashahhad fa'aqim wa kabbir. Kabbir juga, bukan Allahu akbar. Lain. Kita kata tu kabbir tu mana dia suruh kata Allahu akbar tu. Tak, dia tak dengar. Di dalamnya juga tersebut kabir, bukan Allahu akbar. Abu Daud juga di dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu kama amarahu Allah fayaghsila wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqayn wa yamsah bi ra'sihi wa rijlayhi ila al-ka'bayn
thumma yukabbirallah. Yukabbirallah. Di dalam riwayat ini juga tidak tersebut Allahu Akbar, tetapi yukabbirullah atau yukabbirallah. Yukabbir, lain. Dia kata lain. Di dalam riwayat Muslim daripada Abi Hurairah juga dengan lafaz, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah wa kabbir, juga bukan Allahu Akbar. Jadi yang Allah dengan lafaz Allahu Akbar tadi itu dia pertikaikan dengan lafaz itu. Kabbir, kabbara, yukabbiru, ada itu, tapi bukan Allahu Akbar. Di dalamnya juga tidak tersebut Allahu Akbar, tetapi wakabbir. Jauh sekali bezanya di antara Allahu Akbar secara terang dengan kabbar. Dalam dunia hadis ni, ilmu hadis ni macam tu, berbeza tu. Sudah jadi syak hadis tu, tak sahih. Jangan kalau kita kata, dia kata itu makna dia begitulah. Kabir, yukabbir itu makna Allahu Akbar lah. Itu riwayat bil makna. Itu dipanggil riwayat bil makna paling tinggi. Kalau tidak nak kata syak pun, riwayat bil makna itu berdasarkan yang kamu faham. Mungkin juga ada mana-mana perawinya telah meriwayatkannya dengan makna. Sebab itulah tadi jawapan kepada dalil yang keempat ialah, mana dalil yang keempat, hadis riwayat Ibnu Majah itu. Dalam itu pun ada sebut Allahu Akbar. Tidak dinafikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Bukan itu yang dipersoalkan sebenarnya. Malah Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan beliau menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang merupakan yang terbaik daripada afrad, yang lafaz-lafaz ta'zim dan pengagungan terhadap Allah. Cuma apakah itu satu-satunya lafaz yang harus diucapkan ketika hendak memulakan sembahyang, dan ia merupakan rukun sembahyang yang mana sembahyang tidak akan sah tanpanya? Itu yang dipersoalkan. Yang ini sebenarnya yang dipertikaikan mereka. Hadis inilah nampaknya yang paling sahih. Yang keempat, yang paling sahih. Tetapi Hafiz Ibnu Hajar Syafi'i, tak boleh kita kata dia taksub pada mazhab Hanafi. Dia bukan Hanafi, dia Syafi'i. Begitulah ahli ilmu ni, dia tidak berpihak mana-mana dia. Pendirian dia, kajian dia. Setelah mengatakan rijaluhu thiqat, terus berkata lakin fihi irsal. Dia kata begitu, tetapi sanadnya mursal. Walaupun perawi-perawi dia tu thiqat, tapi sanadnya mursal. Kemudian beliau mengemukakan pula komentar Ibnul Qattan terhadapnya. Kata Ibnul Qattan, penentuan lafaz Allahu Akbar di dalamnya adalah sesuatu yang jarang adanya. Selain ia adalah sesuatu yang asing, ganjil, gharib di dalam hadis. Hampir-hampir ia tidak dapat ditemui, sehingga Ibnu Hazm terus menolaknya dengan berkata, tidak ma'ruf langsung, dengan betul-betul lafaz Allahu Akbar. Itu kata Ibnu Hazm, tak ada langsung. Lihat At-Talkhisul Habir fi takhrij ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir. Itu nama kitab yang penuh dia takhrij hadis kitab Imam Rafi'i. Kebenaran kata-kata Hafiz Ibnu Hajar ini dapat dilihat pada riwayat At-Tahawi berikut. Kalau kita baca ini riwayat ini, kenapa? Ambil mafhumnya. Mafhumnya ialah riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan lain-lain daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada Muhammad bin Amr bin Atha tadi, ma'lul, berillat, ada penyakit di situ, tidak betul-betul sihat, nampak saja sihat, nampak saja sihat, sebenarnya tidak sihat.
Jadi itu sanad dia tu, Imam Tahawi sebut itu. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثني رجل أنه وجد 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء. قال أبو جعفر فقد فسد بما ذكرنا حديث أبي حميد لأنه صار إلى محمد بن عمرو عن رجل وأهل الإسناد لا يحتجون بمثل هذا. Coba kita berkata itu. Jadi mafhumnya ialah riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan lain-lain daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada Muhammad bin Amr bin Atha tadi ma'lul. Kerana selain Abdul Hamid bin Ja'far itu sendiri seorang perawi dhaif, pada pandangan Imam Tahawi ada perawi lain yang lebih baik kedudukannya daripada Abdul Hamid. Dia ialah Attaf bin Khalid. Di dalam isnad, di dalam riwayat Attaf bin Khalid tersebut seorang perawi majhul di antara Muhammad bin Amr bin Atha. Inilah Attaf ni riwayat ni yang kita baca tadi. Tersebut seorang perawi majhul di antara Muhammad bin Amr bin Atha dengan Abu Humaid. Itu kan haddatsani rajulun. Rajulun itu. Itu majhul tu. Di antara Muhammad bin Amr bin Atha dengan Abu Humaid. Artinya Muhammad bin Amr bin Atha tidak mendengar sendiri hadis ini daripada Abi Humaid. Di situlah letaknya irsal yang dikatakan Hafiz Ibnu Hajar tadi. Dia kata hadis ini sanadnya perawi-perawinya thiqat, tapi hadis ini mursal. Di mana mursal? Tak nampak. Dia tak sebut. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat Tahawi, Imam Tahawi dedakkan semua. Dibuka semua. Melalui saluran orang lain sebenarnya ada rajulun yang majhul di situ. Jadi pada hakikatnya mursal, tidak bersambung hadis ini. Sebenarnya bukan At-Tahawi sahaja yang telah mendhaifkan Abdul Hamid bin Ja'far. Selain beliau, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Hatim Ar-Razi dan lain-lain juga termasuk di kalangan tokoh-tokoh yang mendhaifkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah itu sebetulnya adalah hadis mukhtasar, hadis yang ringkas. Imam Ad-Darimi dan lain-lain juga turut meriwayatkan hadis ini secara marfu', secara terperinci juga daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada Muhammad bin Amr bin Atha, daripada Abu Humaid. Di dalamnya tidak disebutkan dengan terang Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar. Tak ada pula. Tak ada pula macam itu. Apa yang disebutkan adalah seperti riwayat-riwayat lain yang ma'ruf dan mahfuz dengan lafaz kabbara atau yukabbir. Begitu. Imam Ibnu Majah sendiri sebenarnya di bawah bab itmam as-salah mengemukakan hadis tadi dalam versi lengkapnya, juga daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada Muhammad bin Amr bin Atha, daripada Abu Humaid. Di dalamnya juga tidak tersebut lafaz Allahu Akbar. Cuba tengok yang lengkap tu, tak ada lafaz Allahu Akbar. Tetapi begini adanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah kabbara thumma rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibayhi kabbara. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersembahyang akan bertakbir serta mengangkat kedua belah tangan sehingga membetuli kedua bahu baginda. Cuba lihat, di dalamnya juga tidak tersebut dengan jelas lafaz Allahu Akbar. Apa yang disebutkan ialah kabbar, yang masih terbuka artinya. Kesimpulannya ialah apa yang tersebut di dalam hadis Ibnu Majah yang dijadikan dalil keempat tadi tidak mahfuz. Itu tidak mahfuz. Kerana tasarruf perawi dalam meriwayatkannya berdasarkan makna. Ia telah bertukar rupa dan berubah daripada arti yang lebih terbuka kepada arti yang lebih tertutup. Daripada kabbara jadi Allahu Akbar. Itulah jadinya. Ini semua kerana tasarruf perawi. Dia meriwayatkan hadis ini bil makna. Itulah jadinya, akibatnya. Habis itu bantahan mereka.
Kemudian kita bawa pula yang lain pula. Tapi ini nampaknya kena berhenti setakat itu dulu. Hafiz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia sokong pendapat jumhur. Apa alasan dia? Itu kita sambung kemudian lah. Nampaknya tak sempat malam ni. Setakat itulah untuk malam ni. Wallahu a'lam. Ada apa-apa nak kita bincang? Ini perbincangan ilmiah, kita kena ingat gitu. Setengah-setengah orang yang apalah bincang ni, akhirnya tak boleh guna juga, dia pun tak guna. Memang begitu. Tak, dalam saya buat disebut apa? Mana? Dalam Allahu Akbar itu apa? Tak ada. Langsung tak ada. Tak ada. Ada takbir kalau ada pun begitulah secara umum gitu. Tapi hadis-hadis ni tak ada. Ada lafaz tak ada. Tak ada. Ya. Mesti kita mengangkat takbiratul ihram ya. Sedangkan dalam hadis jelas menyatakan Allahu Akbar. Dan kita tasbih dalam hati dengan niat alhamdulillah Allah dalam hati itu, adakah itu perkara yang kena lakukan atau? Ialah dari segi orang-orang Syafi'i terutamanya, dia memang pegang kuat itu. Kalau yang itu kalau tak kuat, kalau ikut Syafi'i tak masuk. Tak masuk. Cuma-cumanya ialah oleh kerana suka sangat kan. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat-pendapat ulama yang ia bagi kelonggaran sedikit lah. Sedangkan kita Allah Akbar, maknanya Allah yang maha. Iyalah. Nak lafazkan tu yang dimaksudkan. Ya. Tapi kita selitkan dengan yang makna. Dalam miskat ada tu, dalam syarah miskat kita cuba tengok situ ada, kita bincang tentang tu. Ini ada satu soalan, iaitu saya telah mengikuti kuliah Sahih Bukhari berkaitan bab mandi junub. Menurut Al-Bukhari, orang yang berjunub dan haid dibolehkan memegang Al-Quran, membaca dan membawa Al-Quran. Mana orang berjunub dan haid boleh berada di dalam masjid. Adakah hukum ini juga boleh dikiaskan terhadap orang wiladah dan nifas? Ya, sama. Memang begitu. Bagi Imam Bukhari begitu. Dan orang yang sependapat dengannya, orang yang wiladah nifas pun sama juga. Ada lagi? Kaedah majhul tu lebih kurang sama. Tapi nak kata semua dalam kitab dia tu dikatakan majhul, tu sebenarnya dia nak menyelamatkan diri. Sebab bila orang guna kitab itu, riwayat-riwayat itu, pukul dia, jadi dia tak boleh nak jawab. Dia kata itu semua tidak sahih. Sebab apa? Sebab perawi yang majhul. Macam mana majhul? Sedangkan dia pun ada kitab rijal juga. Perawi-perawi yang berkenaan dikatakan majhul itu ma'ruf, bukan majhul. Sama juga dengan kita. Kalau betul-betul majhul itu lain cerita kan. Kita pun ada kitab-kitab rijal. Dalam kitab-kitab rijal ada yang perawi-perawi yang ma'ruf, ada perawi yang majhul. Dia pun sama juga. Cuma mungkin yang kita bertemu tu pihak ataupun orang-orang yang cuba nak menyelamatkan diri. Jadi yang berat-berat, yang teruk-teruk tu,
Ada dalam riwayat dia, kalau kita bawa itu macam mana cara dia nak menyelamatkan diri dia. Dia nafikan saja, dia kata hadis itu tidak sahih. Kalau dia kata pun kita nak tahu macam mana. Kita nak tahu macam mana, kita yang tak belajar ni. Perawi-perawi kita sunni ni pun kita tak tahu. Usahakan nak tahu perawi-perawi kita Syiah pula. Jadi kita diam sajalah. Yang sebenarnya menipu lah sebenarnya. Begitulah nak menyelamatkan diri. Ya, ada lagi? Sekiranya sebelum memberi salam, seorang makmum itu dia terkejut. Kalau ikut mazhab Hanafi sah salat. Sebenarnya kalau kami ni kita ulang sekolah solat. Kalau menurut mazhab Hanafi makna solatnya sudah kira sah. Tapi dia kena niat keluar daripada sembahyang. Kalau dia tak niat tak boleh. Imam dia baca tasyahud yang panjang, dia doa lagi di akhir sebelum salam. Jadi kita terkejut. Macam mana? Mana kita kena niat mufarakah dengan dia, kemudian kita niat keluarlah daripada sembahyang, walaupun dengan tidak memberi salam, tak apa. Tapi kalau Syafi'i tak bagi salam tak boleh. Inilah pegangan dia kan. Ada lagi ke soalan? Tak ada. Okey.